Sri Speaker kerana memberi ruang kepada Bukit Medira untuk mengambil bahagian dalam perbahasan ini. Jadi hari ini dengan rasa teramat marah, saya ingin menyuarakan mengenai kes GISPH yang menggegarkan negara baru-baru ini, terutamanya kali bila saya telah membaca sebuah artikel yang berjudul GISP pleads to be allowed to continue business activities. Memang kita tidak boleh nafikan bahawa perniagaan GISPH telah berkembang maju merentasi sempadan. Namun pada hari ini, kejayaan itu tidak membawa sebarang makna apabila dibayangi insiden hitam penderaan yang telah terjadi. Jenis masyarakat apakah kita jika kita membiarkan mereka terus beroperasi? Sedangkan kita sudah tahu kekejaman yang berlaku di sebaliknya. Kanak-kanak ini sepatutnya dijaga, dilindungi dan disayangi. Sebaliknya mereka didera dan dikhianati. Jenayah yang dilakukan ke atas kanak-kanak ini terlalu parah sehingga kan tiada kejayaan perniagaan, tiada rayuan daripada peguam yang mampu menyembuhkan luka mereka. Jadi sebagai orang dewasa, sebagai ibu bapa, kita juga memikul tanggungjawab untuk melindungi anak-anak kita daripada bahaya. GISPH telah gagal melindungi kanak-kanak ini. Begitu juga ibu bapa mereka serta orang lain yang berpeluk tubuh tanpa berbuat apa-apa untuk membiarkan perkara ini terus terjadi. Tiada pengkhianatan yang lebih besar daripada kegagalan untuk mempertahankan seorang kanak-kanak. Jadi mereka yang berkuasa di GISPH dan juga ibu bapa yang membutakan mata perlu hidup dengan hakikat bahawa mereka telah membenarkan ini terjadi. Kita tidak boleh biarkan pengkhianatan seumpama ini berlaku begitu sahaja. Jadi GISPH tidak layak untuk terus beroperasi. Mereka telah hilang hak tersebut. Mereka telah menyalahgunakan hak itu dengan cara yang paling menjijikkan. Mereka merayu untuk mengekalkan perniagaan mereka. Tak malu. Selepas apa yang berlaku terhadap kanak-kanak yang tidak berdaya mempertahankan diri, mereka berfikir mereka boleh teruskan operasi seolah-olah tiada apa yang berlaku. Di sini saya perlu meletakkan sempadan dan juga menoktahkan semuanya. Saya ingin juga mencadangkan agar kerajaan segera mengambil alih semua aset perniagaan GISPH. Pastikan keuntungan itu tidak lagi memihak kepada para pendera. Biarkan ia digunakan untuk anak-anak yang mereka sakiti. Jika GISPH benar-benar menyesal, jika mereka benar-benar peduli tentang kebajikan kanak-kanak seperti yang mereka dakwa, mereka akan berundur dan membiarkan kerajaan mentransformasikan perniagaan-perniagaan itu untuk sesuatu yang akhirnya boleh membawa kebaikan. Keuntungan daripada perniagaan GISPH boleh disalurkan untuk membiayai perkhidmatan penting bagi kanak-kanak, iaitu perkhidmatan yang amat diperlukan untuk mencegah penderaan di masa depan dan juga membantu mereka yang telah menjadi mangsa. Sebagai contoh, keuntungan itu boleh membiayai rumah tempat perlindungan untuk kanak-kanak yang melarikan diri daripada penderaan ataupun menyediakan akses kepada pendidikan yang berkualiti untuk kanak-kanak yang kurang nasib baik ini. Ia juga boleh menyokong perkhidmatan kaunseling psikologi dan juga program-program pemulihan trauma bagi mangsa yang teraniaya di bawah pengawasan GISPH. Kita boleh menggunakan sumber ini untuk mewujudkan pusat pelindungan kanak-kanak, tempat di mana kanak-kanak dan keluarga mereka boleh mendapatkan sokongan untuk mereka membina semula kehidupan. Jadi moving forward, dengan izin, pelindungan dan jagaan kebajikan kanak-kanak ini boleh disalurkan juga kepada kanak-kanak lain, bukan hanya mangsa GISPH yang telah dizalimi oleh golongan syaitan yang memakai topeng manusia. Ini bukan soal balas dendam. Ini soal keadilan. Ini soal berdiri teguh untuk membenarkan ketika sistem gagal melindungi golongan yang paling memerlukan. Jadi bagi kanak-kanak yang telah dibisukan, kita akan bersuara. Bagi kanak-kanak yang telah menderita, kita akan berjuang.
dan bagi setiap kanak-kanak yang masih bercita-cita tentang dunia yang selamat, dunia yang penuh kasih sayang, kita akan pastikan keadilan ditegakkan. Jadi itulah sahaja yang Bukit Bendera ingin sampaikan. Sekian, terima kasih.